Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Kak Ruqiyah Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Kita masih menunggu sahabat-sahabat sekian. Masya-Allah. Asy-Syahidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Nubli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu Bay, masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah Azli Al-Fansuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu Hanafiyah, Maimun Yunus, Makcik Maimun Yunus, akak makcik pula. Jeff Hasbullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Hadirkan diri kita dengan iman dan ihtisab, dan dengan menghadirkan fadail-fadailnya, istihdarul fadail, serta kita bertawajuh di dalam majlis ini dan kita bermujahadah, masya-Allah, supaya apa yang kita pelajari dengan niat untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Dan untuk itu kita niat amal dan sampaikanlah. Dengan tu masya-Allah kita boleh sebar-sebarkan. Kalau kita boleh like kan, dulu kita like kan, kita share kan. YouTube ni nak buat macam mana saya pun tak tahu, tak apalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, kita ada 18 orang. Kita masih menunggu tuan-tuan semua. Muhammad Najib, Ustaz Najib Taha, masya-Allah. Apa khabar Ustaz? Tak ada live ke malam ni? Imanam apa tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman Syam daripada Singapura, masya-Allah. Kitab belum sampai lagi. Ustaz dah hantar dah kitab jilid 6 tu, masya-Allah. Masya-Allah. Dr. Ramizu Abdul Rahim, masya-Allah. Muhammad Syafzal, masya-Allah. Ahmad Nubli, masya-Allah. Muhammad Yusuf, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Seronok tengok Ustaz live tu. Saya kadang-kadang tengok juga. Masya-Allah Ustaz Najib. Masya-Allah, barakallah fih. Masya-Allah. Sebar-sebarkan. Masya-Allah Haji Suhaimi lama menghilangkan diri, kadang-kadang muncul dengan kesibukan. Ahmad Abu Zair, masya-Allah, daripada Perak. Orang Perak bertukar selalu dia. Okey, Ruqiyah Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, lagi tuan-tuan untuk hadirkan diri, masya-Allah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada duduk dia je. Okey, duduk diam saja, kadang-kadang tak menyahut. Okeylah, tak apalah tu. Bab-bab yang tertentu je. Akram Syahmi, masya-Allah. Maryam Ahmad, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Bentanginan, lama. Selamat kita. Nasruddin Mujur, masya-Allah.
Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma uhiya ilayya an ajma'al mal wa akum minat tajirin walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Ya, malam ni kita berada di muka surat 216, hadis yang ke 1147, karangan kurungan 12, masih lagi dalam bab tanggungjawab makmum, hadis yang pasal ketiga. Solat di hari-hari terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubaidillah bin Abdullah rahmatullah alaih qala dakhaltu ala Aisyah faqultu ala tuhaddisini an maradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat bala saqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala asalla an-nasu faqulna la ya Rasulullah wa hum yantazirunaka qala da'u li ma'an fil mikhdab faqalat fafa'alna faghtasala fazahaba liyanu'a fa'ughmiya alayhi thumma afaqa faqala asalla an-nasu faqulna la hum yantazirunaka ya Rasulullah da'u li ma'an fil mikhdab faqalat faqa'ada faghtasala thumma dhahaba liyanu'a fa'ughmiya alayhi thumma afaqa faqala asalla an-nasu faqulna la hum yantazirunaka ya Rasulullah da'u li ma'an fil mikhdab faqa'adu faghtasala thumma dhahaba liyanu'a fa'ughmiya alayhi thumma afaqa thumma faqala asalla an-nasu faqulna la hum yantazirunaka ya Rasulullah wan nasu wuqufun fil masjid yantaziruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li salati al-isha al-akhirah fa arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakr bi an yusalli bin nas fa atahu ar-rasul faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tusalliya bin nas faqala Abu Bakr fa kana rajulan raqiqan Ya Umaru salli bin nas faqala lahu Umaru anta ahaqqu bidzalika fasala Abu Bakrin tilka al-ayyam thumma inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajada fi nafsihi khiffah wa kharaja baina rajulaini ahaduhuma al-Abbas li salati az-zuhri wa Abu Bakr yusalli bin nas falamma ra'a Abu Bakr zahaba li yata'akhkhar ma'a ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi an la yata'akhkhar qala أجلساني إلى جنبه فأجلسنا إلى جنب أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قائدا فقد عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت له ألا إعرض عليك ما تحدثني به عائشة من مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاتي وعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك رجل الذي كان مع العباس فقلت لا قال وهو علي رضي الله عنه متفق عليه. Sayyidina Ubaidullah bin Abdullah rahmatullah alaih berkata, aku telah datang menziarahi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha lalu Abdullah bin Abbas lalu bertanya kepada beliau, sudikah puan, yakni sudikah Ummul Mukminin, puan Ummul Mukminin menceritakan tentang peristiwa saat-saat terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Sudi tak? Kami nak dengar macam mana kisah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
pada 5 hari tadi. Pada bermula Yaumil Khamis, pada malam Khamis, malam Jumaat, sembahyang Isyak, dan Jumaat, Sabtu, Ahad dan Isnin. Pada 5 hari lah. 5 hari, 4 hari lebih lah. Tapi kalau dikiraan hari itu 5. Allahu Akbar. Sudikah, iaitu Amir Ummul Mukminin menceritakan peristiwa-peristiwa saat-saat akhir baginda sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Beliau berkata, ya. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam kegeringan, sakit yang mana membawa kepada kematian, baginda bertanya, adakah orang ramai telah solat? Tentu Nabi tak mampu lagi nak mengerjakan solat, nak menjadi imam. Nabi duduk di dalam bilik, tanya Aisyah di dalam hujrahnya. Maka kami berkata, belum. Sahabat-sahabat masih lagi menunggu Tuan. Mereka sedang menunggu Tuan. Lalu baginda bersabda, bawakan kepadaku air di dalam bekas. Sayyidatuna Aisyah berkata, kami melakukannya. Kemudian baginda mandi. Lalu baginda mula untuk bangun. Akan tetapi baginda pengsan. Baginda cuba mandi, ambil wudu. Lepas tu baginda pengsan. Kemudian baginda sedar dan bersabda, adakah orang ramai telah solat? Ini ada hari Khamis malam tu, masa malam Khamis tu. Hari Khamis malam untuk sembahyang Isyak lah ni. Sembahyang Maghrib tu Nabi boleh jadi imam lagi. Nak sembahyang Isyak lah ni. Allahu Akbar. Kami melakukannya. Kemudian baginda mandi. Lalu baginda mula untuk bangun. Akan tetapi baginda pengsan untuk kali seterusnya. Kemudian baginda sedar dan bersabda, adakah orang ramai telah solat? Kami menjawab, belum. Mereka menunggu Tuan ya Rasulullah. Lalu baginda bersabda, bawakan kepadaku air di dalam bekas. Kemudian baginda duduk dan mandi. Kemudian mulalah untuk bangun. Lalu pengsan lagi. Kemudian kami berkata, belum. Pengsan lagi. Bila Nabi sedar semula dan Nabi baginda bersabda, adakah orang ramai telah solat? Kami berkata, belum. Mereka sedang menunggu Tuan. Lalu baginda bersabda, ambillah air untukku di dalam bekas. Kemudian baginda duduk dan mandi. Lalu pengsan lagi. Berapa kali pengsan Nabi SAW. Apabila baginda sedar semula, baginda bersabda, adakah orang ramai telah solat? Baginda berkata, kami berkata, belum. Mereka menunggu Tuan ya Rasulullah. Pada ketika itu orang ramai berada di masjid menunggu Nabi untuk solat Isyak. Solat Isyak tu hari Khamis, menunggu Nabi untuk solat Isyak. Maka Rasulullah SAW mengutus seorang kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami orang ramai. Maka utusan itu datang kepada beliau, yakni Sayyidina Abu Bakar, dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kamu, Tuan, untuk mengimami orang ramai. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, sedangkan beliau adalah seorang yang lembut hatinya, ya Umar, kamulah yang menjadi imam. Abu Bakar kan lembut. Maka kata kau Umar, Tuanlah jadi imam. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kamu lebih layak, Tuan lebih layak. Maka Sayyidina Abu Bakar telah menjadi imam pada hari-hari tersebut. Telah 17 waktu hari-hari tersebut, yang mana Nabi SAW tidak dapat mengimami solat. Kemudian Nabi berasa sakit. Kemudian Nabi merasai sedikit kesembuhan pada pagi Isnin. Nak sembahyang subuh, Nabi rasa agak tenang. Kan biasanya orang bila orang sakit lama-lama kan, bila dia nak mati tu, dia rasa tenang. Dia rasa, Ustaz, saya dah rasa senang lah sikit. Saya rasa saya pun tengok dia, nak mati dah kawan aku ni. Ada satu Muhammad Nuh, saya baik dengan Abang Mak Nuh tu. Abang Mak Nuh tu, dia orang Gombak. Kalau orang lama kenal Abang Mak Nuh, dia menjual kereta. Baik sangat dengan pelajar-pelajar. Kalau Abang Mak Nuh pergi madrasah, masa tu dia belum kahwin lagi, dia pergi madrasah, orang kata, Abang Nuh, beli bola. Dia akan beli bola. Lepas tu, bila dia valve jantung dia bocor. So, dia kena operation lah. Dia duduk di hospital di UM. Saya selalu pergi lihat dia. Saya baik dengan dia. Saya selalu ambil kereta dengan dia dulu.
Saya pergi ulang alik tu. Lepas tu dia kata, Ustaz, tiap-tiap malam saya sejuk, saya tak tahan, dia kata. Lepas tu lepas 2-3 hari tu, dia kata, Ustaz, saya pergi 2-3 hari sekali saya pergi jumpa dia. Dia kata, Ustaz, saya baik sangat dengan dia. Pergi 2-3 hari sekali tu memang terlalu baik lah, sebab saya yang jaga dia. Dia baru masa tu baru kahwin, isteri dia cikgu, dan anak pertama dia dah kahwin lewat dah sikit. Saya nak kirakan dia orang Kelantan, tak jadi. Lepas tu dia saya pergi tengok 2-3 hari lah. Lepas tu dia kata, Ustaz, saya rasa lega sikit. Saya bila dia kata lega tu, saya ingat cerita Nabi SAW. Saya tengok cerita Nabi SAW. Allahu Akbar. Saya kata, tak tahan dah, tak lama dah. Saya balik sekejap saja. So Dr. Wan Azman telefon. Dr. Azman dia pakar jantung di US University tu. Orang Kelantan, orang Pasir Mah ada. Anak Wan Ahmad tu dah. Dr. Wan Azman. Dr. Wan Azman. Dia orang Jias kat Kelantan, kat Jias Pasir Mah tu lah, anak Wan Ahmad. So dia pakar jantung di US University ni. So dia call saya. Dia kata, Ustaz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya belum sampai rumah lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dah meninggal. Saya dah rasa dah tak sedar hati dah. Pasal dia sakit lama. Lepas tu dia rasa dia sihat. Jadi pada kemudian baginda merasai sedikit kesembuhan. Itu tapi tak semestinya macam itulah. Tapi begitulah. Pada mana-mana, iaitu apabila Nabi merasai sedikit kesembuhan, baginda telah keluar untuk solat zuhur dengan dipapah oleh 2 orang sahabat. Baginda sembahyang solat zuhur lagi pada hari yang senang. Salah seorang daripadanya ialah Sayyidina Abbas yang memapah Nabi. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Apabila menyedari kehadiran baginda, beliau telah berundur ke belakang. Lalu baginda mengisyaratkan supaya tidak ke belakang. Baginda bersabda kepada 2 orang sahabat tersebut, 2 orang sahabat tersebut, dudukkanku di sisinya. Maka kedua-duanya mendudukkan baginda di sisi Sayyidina Abu Bakar. Lalu Nabi duduk. Hazrat Ubaidullah berkata, aku bertemu Sayyidina Abdullah bin Abbas dan berkata kepadanya, sudikah tuan mendengar apa yang aku telah dengari daripada Sayyidatuna Aisyah tentang hadis di hari-hari kewafatan Nabi SAW? Sayyidatuna Aisyah memberitahu mengenai peristiwa hari-hari terakhir baginda. Beliau berkata, silakan, kata Abdullah bin Abbas kepada Ubaidullah bin Abdullah. Lalu aku menceritakan kepada beliau dan beliau tidak mengingkarinya sedikit pun daripada itu, melainkan beliau berkata, adakah Sayyidatuna Aisyah menyebut nama sahabat yang memapah baginda bersamaku? Memapah baginda bersamaku? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas memapah bersamaku? Tidak. Beliau berkata dia adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kadang-kadang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha agak merasa sedikit keduhan hatilah apabila fitnah Aisyah telah berlaku. Bila fitnah Aisyah telah berlaku, maka Sayyidina Ali di antara sahabat yang mengesyorkan supaya Nabi SAW menceraikan Aisyah dan mengatakan berkahwinlah dengan wanita yang lain kerana lebih ramai lagi wanita. Jadi Aisyah dengan jawapan yang diberikan oleh Sayyidina Ali, dia rasa terkeduh hati. Dia terasa hatilah, kenapa bagi syur macam tu, benda ni tak ada keputusan lagi, fitnah itu sedang berjalan dan sebagainya lah. Dan nanti kita akan ceritakan fitnah itu panjang lebar. Ada satu kisah dia yang panjang, nanti kita akan cerita di situ. Di situ ada 3 orang terlibat dah dalam fitnah ni, iaitu Hazrat Mistah radhiyallahu anhu, Hasan bin Sabit, Hamnas binti Jahas. Hamnah binti Jahas, iaitu adik ipar Nabi sendiri, Hamnah binti Jahas, adik dia tu. Dan Hamnah binti Jahas dan Hasan bin Sabit, Hasan bin Sabit, Zaid bin Sabit, adik-beradik Zaid bin Sabit, dan Hazrat Mistah. 3 orang ni dikenakan hadis qazaf kerana dia sekongkol dengan orang munafik, membuat taumahan palsu, dan dikenakan hadis qazaf iaitu 80 rotan. Di antaranya 2 lelaki dan 1 wanita.
InsyaAllah panjang lebar nanti kita akan jelaskan apabila hadis itu sampai nantilah. Jadi Aisyah terasa hatilah sedikit dengan apa yang telah diberitahu oleh Sayyidina Ali. Jadi sebab itu kebanyakan riwayat-riwayat betul. Sebab itu Abdullah tanya tadi tu. Abdullah tanya Ubaidillah tu. Dia kata, adakah Sayyidatuna Aisyah menyebut nama sahabat yang memapah baginda bersamaku? Aku menjawab tidak. Dia kata hanya seorang lelaki. Dia sebenarnya banyak peristiwa yang berlaku beberapa kali lah. Dan sebabnya bukan satu orang saja, berulang-ulang kali lah. Kadang Fadl, kadang Abdullah, kadang Sayyidina Ali, kadang Abbas dan sebagainya lah. Dan orang-orang yang akan memapah Nabi ni adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi lah, keluarga-keluarga Nabi lah. Sebab itu Sayyidina Abdullah bin Abbas tanya, tahkikkan balik, adakah dia beritahu Ali situ? Dia tak beritahu nama sahabat tu, siapa lelaki tu. Sebab dia, yang lain dia sebut, bila sampai Ali dia sebut rajul je. Dia kata adalah orang tu rajul tu. So dia agak terasa hatilah sedikit dengan Sayyidina Ali. Aku tidak menjawab bersamaku. Aku menjawab tak, dia tak beritahu siapa. So dia tak nak orang tahulah. Dan aku pun tak tanya. Beliau berkata, Abdullah bin Abbas kata, dialah Sayyidina Ali. Daripada hadis ini jelaslah diketahui harus berlaku pengsan bagi anbiya. Maksud anbiya pun boleh juga tak sedarkan diri dan pengsan. Hikmah musibah yang dihadapi oleh mereka ialah memperbanyakkan ganjaran pahala. Sebab apa perkara-perkara ini berlaku kepada anbiya? Sebab untuk meninggikan darjat anbiya di syurga nanti. Alamat TV rahmatullah alaih mengatakan daripada hadis ini mustahab mandi selepas pengsan walaupun berulang-ulang kali. Dalam peristiwa tadi Nabi mandi nak segarkan balik badan dan sebagainya. Siapa yang terlepas hadis yang 1148-13, siapa yang terlepas Al-Fatihah, surah Fatihah, maka banyak perkara yang dia akan terlumput. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu man adraka rak'ata faqad adraka sajadata wa man fatatuhu qira'atu ummil Qur'an faqad fatahu khairun katsirun. Rawahu Malik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mendapat rukuk maka dia mendapat sujud, dan barang siapa yang terluput dia mendapat sujud. Maksudnya dia mendapat sujud, maksudnya dia mendapat rakaat lah. Dan barang siapa yang terluput bagi bacaan Al-Fatihah maka dia telah kehilangan kebaikan yang banyak. Hadis ini adalah dalil mazhab Hanafi ke atas mazhab Syafi'i bahawa membaca Fatihah dalam solat fardu tidak fardu. Kita kata dalam hukum masbuk tu tak fardu, tapi dalam hukum muafiq dia wajib. Wa anhu annahu qala alladhi yarfa'u ra'sahu wa yakhbidahu qabla al-imam fa innahu nasiyatuhu biyadihi syaitan. Rawahu Malik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang yang mengangkat kepalanya dan menurunkannya sebelum imam melakukannya sebab dia mendahului imam, sesungguhnya ubum-ubumnya di bawah jagaan tangan syaitan. Hadis ini merujuk kepada makna secara hakikat ataupun secara majazi, iaitu makna kedua. Wallahu a'lam. So kita masuk bab baru, iaitu bab man shalla salatan marrah. Bab orang yang solat dua kali. Boleh tak kita semayang solat dua kali fardu, 3 kali fardu, 4 kali fardu, boleh tak? Apa itu? Pada peringkat permulaan, iaitu di awal Islam, solat fardu boleh dikerjakan 2 kali. Maknanya lebih pada sekali boleh. Selepas itu Nabi bersabda, la tusallu salatan fi yaumin marratain. Jangan kamu solat akan satu solat dalam 2 hari. Maknanya satu solat tadi, satu fardu, hanya satu fardu saja dikerjakan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Daruqutni. Daripada hadis ini, solat sekali sahaja dalam sehari. Jika dilakukan solat fardu 2 kali, maka solat kedua akan menjadi sunat bukan fardu. Maknanya solat kedua tu tak dikira fardu lah, dia dikira hukum sunat. Solat kedua boleh dikira sunat atau tidak. Tapi dah masih lagi timbul persoalan, solat kedua tu yang dia kerjakan atas dasar fardu tadi, boleh tak dikira sunat atau tak boleh dikira sunat? Di sisi Imam Syafi'i, ia dikira i'adah. Maknanya i'adah ni mengulangi solat.
Yang pertama fardu, yang kedua sunat. Sebenarnya seolah-olah dia dah ulang solat, dia mengulangi solat. Jadi maksudnya hak pertama tu dah fardu, yang kedua tu automatik lah dia kata sunat. Hukum ini pada semua solat yang dikerjakan, sebab ya itulah kalau dia melakukannya. Di sisi mazhab Imam Hanifah, solat itu boleh diulang hanya solat Zuhur dan Isyak saja. Tidak boleh mengulang solat subuh dan solat asar, kerana dilarang solat sunat selepas kedua-duanya. Ilahnya, dalilnya, sebabnya tidak boleh mengulang solat maghrib, dilarang solat sunat keduanya. Ilahnya tidak boleh mengulang solat maghrib kerana tiada solat sunat itu 3 rakaat. Kalau kita ulang solat maghrib, mati kita sembahyang sunat 3 rakaat. 3 rakaat mana ada sunat, kata Imam Hanifah. Di sisi Imam Malik, solat maghrib saja tidak boleh diulang kerana solat maghrib 3 rakaat dan tiada solat sunat 3 rakaat. Dalam Imam Abu Hanifah, ini dalam dalil Imam Abu Hanifah adalah hadis Sayyidina Abdullah bin Umar yang menjelaskan, dan solat asar dikiaskan kepada solat subuh. Nanti akan ada dalil-dalil a'imah, ulama-ulama mengenai perkara ini. Allahu Akbar. Fasal pertama, Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu solat 2 kali. Ini pada permulaan Islam lah, apabila solat 2 kali itu dibenarkan. Wan Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Muaz bin Jabal yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa ya'ti qaumahu fa yusalli bihim, muttafaq alaih. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu solat bersama Nabi, kemudian beliau pulang kepada kaumnya dan mengimami mereka. Hadis muttafaq alaih. Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu solat fardu Isyak bersama Nabi di Masjid Nabi, kemudian beliau balik ke kawasan pendalaman perumahan beliau dan mengimami kaumnya solat Isyak juga. Ini adalah makna hadis yang berdasarkan kepada mazhab Imam Syafi'i lah. Kita ambil dasar mazhab Imam Syafi'i, yang dia buat tu kali kedua adalah sunat. Mengikut mazhab Syafi'i, hadis kita mengambil makna zahir hadis. Tetapi mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, ialah apa dia? Mengatakan bahawa solat Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu solat bersama Nabi bukanlah solat fardu Isyak, tetapi sebenarnya solat sunat. Bersama kaumnya barulah dia mengerjakan solat fardu. Itu mengambil dalil Imam Hanifah, sebab dia tak boleh. Kata Al-Qadhi Iyad rahmatullahi alaih mengatakan bahawa hadis ini boleh dijadikan dalil ke atas harusnya mengulang solat dengan berjemaah. Maksudnya kalau kita sembahyang, kita nak ulang balik sebab ada jemaah besar dan sebagainya, so kita boleh ulang balik lah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Mu'azun yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya summa yarji'u ila qaumihi fa yusalli bihim al-isya wa hiya lahu nafilah rawab tertinggal. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu solat Isyak bersama Nabi, kemudian beliau pulang kepada kaumnya dan mengimami mereka solat Isyak. Solat tersebut merupakan solat nafil baginya. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Bukhari. So dalam pengarang pertama kata, pengarang kedua kata rawahu. Dia tak jumpa riwayat ni di mana. Jadi sebab tu dia tinggal dengan rawahu. Cuma cucu dia balik hadap milik Syah rahmatullahi alaih meletakkan bahawa riwayat itu Baihaqi dan Bukhari. Orang yang solat nafil, yakni solat sunat, boleh menjadi imam kepada orang yang solat fardu. Ini adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i. Berbeza dengan pendapat Hanafi. Mereka memegang kaedah al-imamu dhaminun. Kita boleh, maksudnya dalam solat sunat, orang sembahyang solat sunat, dia boleh jadi imam kepada solat nafil. Solat nawafil, orang-orang apa dia ke mutanaful, orang-orang tanaful, iaitu orang sembahyang sunat, dia boleh jadi imam kepada muftarid, iaitu orang sembahyang solat fardu. Tetapi bagi mazhab Imam Abu Hanifah, dia tak boleh. Sebab apa? Dia ambil atas dalil reason al-imamu dhaminun. Imam ni dia ada tanggungjawab.
Hadis riwayat Musnad Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibn Majah, Imam Tirmizi, Sahih Ibn Hibban, Imam Baihaqi, Syu'abul Iman dan Syarah Sunnah. Daripada kaedah ni, orang yang solat sunat tidak boleh menjadi imam kepada solat fardu. Sebab apa? Dia tak boleh jadi imam pada solat fardu, sebab solat fardu tu besar daripada solat sunat. Maka orang solat sunat tidak boleh menanggung bacaan-bacaan untuk solat fardu bagi mereka yang di belakang. Sebab kita fardu sembahyang tu, Fatihah tu wajib kita kena baca walaupun imam dah baca Fatihah. Tetapi bagi Imam Abu Hanifah, bila imam baca Fatihah, maka untuk sembahyang jihri kita tidak perlu membaca Fatihah. Tidak perlu membaca Fatihah. Untuk sembahyang sirri dia kias kepada sembahyang jihri. Boleh faham benda tu benda yang ringkas sahaja. Jadi alamat milik Syah, yang cucu kepada pengarang kitab ni, iaitu pengarang Mishkat, menyatakan bahawa Syekh Ibnu Hajar rahmatullahi alaih mengatakan bahawa dia telah meriwayatkan hadis ini oleh Abdul Razak dan Imam Syafi'i, Imam At-Tahawi dan Daruqutni. Perawi-perawinya adalah perawi hadis sahih. Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi rahmatullahi alaih telah mensahihkan hadis ini, dan Al-Jazari mengatakan bahawa sepatutnya di bawah hadis ini di bahagian akhir kerana tidak ada dalam Sahihain dan Sunan Arba'ah. Bahkan diriwayatkan oleh Baihaqi. Imam Syafi'i mengatakan rahmatullah alaih, Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan bahawa hadis ini adalah tambahan yang sahih. So hadis sahih pun dah ada, tambahan saja. Fasal kedua, apabila bila satu orang solat berjemaah kali kedua, maka kali kedua, maka yang kedua itu dikira sunat. Wa an Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatahu fa sallaitu ma'ahu salat as-subh fil masjidil khayf falamma qada salatahu wa ansarafa fa idza huwa bi rajulaini fi akhiril qaum lam yusalli ma'ahu qala aliyun bihima faji'a bihima tur'ada fara'isahuma قال ما منعكما أن تصلي معنا فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما المسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. Sayyidina Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu berkata, aku bersama Nabi SAW ketika haji wada', ketika haji terakhir dan pertama. Aku salat subuh bersama baginda di Masjid Khaif. Main subuh di Masjid Khaif lah. Apabila selesai solat, baginda berpaling, sedangkan ketika itu terdapat dua orang lelaki di hujung masjid yang tidak solat bersama baginda. Lalu baginda SAW bersabda, bawa mereka ke sini. Bawa dua orang tu tak sembahyang tu kenapa pula? Mereka berdua dibawa dalam keadaan menggigil ketakutan. Oh, Nabi panggil, takut salah selalu. Dia kata Nabi panggil apa pula kita? Gitu. Berdebar-debar. Orang kata kenaling. Kenaling. Ustaz panggil ni. Sedang. Kenaling. Ada kata satu orang tu, dia nak mari ambil buku dengan saya. Dia beritahu admin. Nanti dia hantar anak, dia akan ambil buku tu. Dia ingat buku tu nak ambil dengan admin. Lepas tu admin jawab, tak, buku itu diambil, ustaz akan bagi kepada tuan. Bila dia kata ustaz nak bagi pada dia, dia kata tak apalah kat admin. Dia kata admin, hapuslah kitab itu pada saya. Sebab apa? Dia kata saya segan nak ambil dengan ustaz. Saya kata segan apa nak ambil dengan Nabi ya, dengan ustaz. Dengan segan apa ya? Dia kata segan tak boleh. Dia kata biarlah. Style kita yang bodoh-bodoh ni, yang tak pandai pun orang segan, apatah lagi Nabi SAW. Saya biasa je. Tapi kalau orang tak kenal saya, orang tengok saya daripada jauh, saya macam serius saja. Tapi bila orang kenal saya, orang tahu, boleh masuk guru ni, boleh masuk geng ni. Boleh masuk geng, maksudnya boleh buat kawan. Tapi memang saja agak serius sikit. Tak tahu kenapa. Bila orang tak kenal, saya serius sikit. Tapi bila dah kenal, so saya okey je. Tapi orang
Ustazah selalu pesan. Dia kata abang selalu serius lah. Saya kata tak, memang saya memang macam tu kali. Tapi bila orang dah kenal, dia tak segan lah dengan saya. Dia tak segan lah. Maksudnya dia okey lah, saya tak ada apa pun. Itu saya yang tak ada apa ni tuan-tuan segan. Apatah lagi dengan Nabi SAW. Nabi SAW. Jadi Nabi SAW bila dipanggil kita kan, bila ustaz bila saya salah nak sembahyang masa tu jor kakun lama kita buat di itu, saya jaga Maulana Jamshid di tempat foreigner. Saya jaga Maulana Jamshid tempat foreigner. Bila jaga Maulana Jamshid tempat foreigner, selepas sembahyang subuh saya letak makanan. Saya dah cerita dah ni. Saya letak makanan depan Maulana. So Adam saya letak. Lepas tu Maulana tengah mesyuarat dunia masa tu. Saya letak. Bila saya letak, lepas tu ramai orang Malaysia datang untuk jur Purana ni. So saya pun duduk bual dengan, pasal dia duduk dekat kemah foreigner. Maulana duduk kat kemah foreigner, dia tak duduk kemah elders sebab dia jaga orang foreigner. Tu saya duduk bual dengan Malaysia. Saya terlupa nak angkat sarapan Maulana. Lepas Maulana makan, patutnya kena tunggu Maulana makan, sebab Maulana sambil mesyuarat dia terus makan, dia tak ada masa masa tu. Terus ramai tetamu datang apa semua nak mesyuarat lagi. So Maulana akan sarapan pagi, walaupun ada tetamu Maulana akan sarapan juga. So saya angkat lah. Jadi tetamu ramai, jadi saya terlupa nak angkat. Jadi lama dah Maulana siap, saya tak angkat. Lepas tu Maulana panggil, Adam, mana Husnu? Mana Husnu, dia kata. Mana Husnu? Saya duduk tengah bual dengan kawan, dengan Malaysia. So tu Adam, Maulana Adam lah. Maulana Adam kata, Husnu, Maulana panggil kau. Allah, saya kata. Bekas sarapan tak angkat lagi. Hidangan sarapan saya tak angkat lagi. Saya pun dipanggil. Saya dipanggil, terus kena duduk ayam. Depan dunia punya mesyuarat tu. Seluruh dunia datang masa tu. Foreigner datang mesyuarat dengan wakil-wakil dunia. Datanglah di tempat foreigner tu, wakil-wakil dunia datanglah mesyuarat dengan Maulana. So saya kena duduk ayam. Duduk ayam tuan-tuan tahu kan? Duduk berdiri, duduk macam rokok. Rokok tu sekerat saja, tapi kepala tu turun sampai kat lutut. Keluarkan tangan, kedua-dua belah tangan di sebelah belakang dan pegang telinga. Asal kan dia duduk macam rokok gitu, So tangan tu kena keluar ke sebelah kaki belakang tu, pegang telinga. Tangan tu masuk kaki belakang, pegang telinga. Duduk macam tu lah. Masa tu saya kurus lagi, okey lah. Tak jadi masalah pun masa tu. Saya ingat saya dalam 50 kilo masa tu je. Sekarang 90 kilo. Saya duduk macam tu lah. Orang kata, untuk seorang khadim perlu khadim lagi. Kena marah, tak apalah. Ingat seumur hidup tu. Dimarah. Tak apa, saya okey dah tersilap. Nama macam mana tersilap. Terlupa. Kami ni khadim ni selalu kena. Kadang-kadang Adam tu dia kena. Saya dah cerita yang Adam kena pegang telinga pukul 12 malam. Saya dah kata, kaki kau Adam, Maulana masuk, kaki kau berlunjuk kat dia tak kira siapa tau. Pukul 12 malam Maulana buka lampu, Adam tertidur, kaki dia sedang menunggu Maulana dan berlunjuk kaki kat Maulana. Bila berlunjuk kaki kat Maulana, Maulana kata, shh, Adam, duduk ayam pukul 12 malam. Dia duduk, saya tidur di bawah kaki Maulana. Saya masa tu tak tidur lagi. Saya pun buka kain selimut, pada musim sejuk saya buka kain selimut, mata saya pun pegang kat Adam. Kan aku dah kata engkau tertidur, nanti kaki engkau berlunjuk kat Maulana kan, tiba-tiba saja kena duduk ayam. Adam pun duduk ayam. Kami khadim memang kena selalu. Khadim tak bagi cam punya, tak ada special bagi khadim ni.
Semua kena. Lepas tu pagi esok Mona Osman, masa kami ada kelas tu, Mona Osman dia seluruh lah. Dia kata semalam, dia kata tengah malam semalam, hampir jam 1 malam, ada orang kena duduk ayam tau. Dia kata kadang-kadang kau jangan duduk macam tu. Kami ni khadim tak diberi muka pun. Tak apa, kenangan keindahan sewaktu belajar tak ada lagi dah. Long Ranger tak ada lagi dah. Sebab tu kali tu pergi ke Pakistan, biasanya naik bas 3 jam okey je. Daripada Railway nak pergi Faisalabad 3 jam naik bas berserak-serak. Lepas tu pergi tahun 2013 baru ni, daripada Railway nak pergi ke Faisalabad 3 jam. So kita tengok satu sama lain. So macam mana? Nak naik bas macam dulu ke? Ada satu orang kata, tak payahlah, zaman belajar okey lah. Zaman tua ni, zaman tak tua lagi tu, tahun 2013, 7 tahun lepas, umur dekat 40 lebih dah. Dia kata tak apalah, kita ambil kereta je lah, direct daripada sini terus ke Faisalabad. Kita charter kereta je lah, kita sewa kereta, kita pergi. Bas pun tak naik. Jadi bila dah macam tu, ingat susah tu. Bila pergi Railway balik, aku boleh belajar tempat ni. Kalau sekarang suruh aku belajar macam ni, tak belajar dah aku. Susah. Tapi tak apa, hantar seluruh dunia pun boleh pergi, insyaAllah. Mana Pakistan mengajar kita menjadi kuat, madrasah mengajar kita menjadi seorang yang kuat. Kenangan manis bersama di madrasah, kenangan yang tak dapat dilupakan. Macam mana sahabat-sahabat apabila kenangan bersama dengan Nabi SAW. A'izz zikri nu'manin lana huwal mushk. Kata Imam Abu Hanifah kepada anak muridnya, A'izz zikri nu'am. Kata Imam Syafi'i kepada anak muridnya, A'izz zikri nu'manin lana huwal mushk. Sebutkanlah Nu'man bin Sabit, nama Nu'man bin Sabit di hadapan kami. Nu'man bin Sabit tu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih meninggal pada hari itulah Imam Syafi'i dilahirkan. Dan Imam Syafi'i begitu menghormati, sebab Imam Syafi'i mengaji dengan anak murid Imam Abu Hanifah, iaitu Imam Muhammad. Maka semasa mengaji dan Imam Syafi'i kata, A'idz zikri nu'manin lana huwal mush iza qarrartahu yatadarra'u. Apabila ulangilah menyebut nama Nu'man bin Sabit, kerana menyebut namanya satu harungan wangi kasturi. Iza qarrartahu, jika lagi disebut akan nama itu berulang kali, yatadarra'u, maka semerbaklah harumnya akan menusuki lubang hidung. Gitu. Itu Imam Syafi'i tak pernah kenal pun Imam Abu Hanifah, tapi menyebut nama Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i memasukkan hadis ini ke atas makna zahir. Beliau mengambil makna zahir dalam hadis ini. Imam Hanifah mengatakan hanya boleh mengulangi zuhur dan isyak saja. Beliau berpendapat bahawa maghrib, asar, subuh tidak boleh diulangi. Fasal ketiga, mengelakkan diri daripada berada di tempat meragukan. Ada juga tempat yang mana dia meragukan kita. So tempat itu maka hendaklah kita mengelakkan diri dari berada di tempat itu. Sebenarnya dia tajuk bab solat 2 kali, tapi saya nak highlightkan satu tajuk yang mana penting. Kadang-kadang Imam Bukhari dalam tajuk dan topiknya, walaupun hadis tu dah ada hadis bab lain, tapi dia nak meng-highlightkan satu benda di dalam topik dan tajuk tersebut. Sini saya nak meng-highlightkan, mengelakkan diri daripada berada di tempat yang meragukan. Wa an Bushri ibn Mihjana an abihi radhiyallahu anhu annahu kana fi majlisin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa uzzina bis salah faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam fa salla faraja'a wa mihjanu fi majlisihi wa qala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ma mana'aka an tusalliya ma'an nas alastu bi rajulin muslim wa qala bala ya Rasulullah walakinni kuntu qad sallaitu fi ahli فقال له رسول صلى الله عليه وسلم إذا جئت المسجد فكنت قد صليت
fa uqimatis salatu fasalli ma'an nas wa in kunta qad sallaita. Rawahu Malik wa Nasa'i. Sayyidina Bushr bin Mihjan radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada bapanya bahawa beliau berada di dalam majlis Nabi, lalu azan telah berkumandang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat. Dan pulang. Maka Rasulullah mendirikan solat dan pulang. Fa'azzana bis-salat faqama Rasulullah fa shalla faraja'a, dan Rasulullah pulang sedangkan Mihjam masih berada di tempat duduknya. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, mengapa kamu tidak solat berjemaah? Bersama. Fasalla, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla faraja'a wa Mihjanu fi majlisihi, dan Mihjan tadi duduk pada tempatnya. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, mengapa kamu tidak solat bersama jemaah? Bukankah kamu seorang Islam? Beliau berkata, bahkan ya Rasulullah, akan tetapi saya telah pun solat bersama keluarga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, apabila kamu hadir ke masjid sedang kamu telah solat dan mendirikan solat didirikan ketika itu, hendaklah kamu solat bersama berjemaah walaupun kamu tidak solat, kamu telah solat. Hadis ini menunjukkan harusnya mengulangi solat. Beliau berada dalam majlis Nabi, lalu azan berkumandang. Kalau memberi makna azan tadi ada, maka kalau memberi makna azan, maka lagi penyataan, dan ada lagi penyataan yang tidak disebut di situ. Kalau kita kata fa'uzzina azan, banyak lagi benda yang tersembunyi di situ. Dia panggil ibarat mahzuf, yang mana tak diceritakan. Kalau kita tengok dari segi konsep terjemahan, sebab kadang-kadang dia konsep terjemahan dia tengok juga konteks ayat, dan dia tengok juga suasana, sebab dia tak boleh hanya terjemah dari sudut lafzi sahaja. Sebab nak terjemah tadi kita kena tengok ma lahu wa ma alaih, kita kena tengok apa dia ma qablahanya, apa ma ba'dahanya. Apa kalau makna pertama kita terjemah, maka makna kalau kita terjemah azana, sebab azana iqamat pun azana juga kadang-kadang, sebab tu kita kata macam tu. Sebab itu kalau kita terjemah makna azan, maka ada lagi penyataan yang tidak disebut di sini, iaitu baginda bangun untuk solat serta iqamat, selepas iqamat. Kalau azan memberi iqamat, maka itu sudah lengkap dan tidak memerlukan apa-apa penyataan tambahan lagi. Jadi orang tadi dia masih lagi berada di tempat dia. Jadi sebab itu kita jangan berada di satu tempat yang boleh meragukan. Tempat-tempat yang meragukan. Jadi apabila tempat-tempat yang meragukan, walaupun kadang-kadang orang baik, tapi dia duduk di tempat meragukan, maka itu mungkin menjadi fitnah kepada dia. Jadi sebab itu kita kena elakkan di sini daripada tempat yang meragukan. Duduk di tempat yang boleh meragukan. Dah sudah, kenapa duduk tinggal di situ lagi? Baliklah. Jadi kita kena tengok. Kadang-kadang satu-satu majlis itu, kalau majlis yang meragukan kita, dan majlis itu yang mana dengan kedatangan dan boleh membawa keraguan ataupun apa-apa kepada diri kita akan ditahmah, maka kita kena elaklah tempat tersebut. Kita kena elak tempat tu supaya kita tidak terjerumus. Sebenarnya kita tak terniat macam tu, tapi oleh kerana sesuatu environment tadi. Sebab tu kita kena berhati-hati dan berihtiyat berada di dalam satu majlis, supaya kita tidak terpalut atau terpaut dengan fitnah-fitnah setelah berada di tempat yang meragukan. Kan, solat 2 kali dapat pahala tambahan. Wa an rajulin min Asad bin Khuzaimah radhiyallahu anhu annahu sa'ala Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala usalli ahaduna fi manzilihi as-salah thumma ya'ti al-masjida tuqamu as-salatu fa usalli ma'ahum fa ajidu fi nafsi shay'an min zalika. Qala Abu Ayyub sa'alana an zalika Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala fadzalika lahu sahmul jam'i. Rawahu Malik wa Abu Dawud. Sayyidina seorang lelaki daripada kabilah Asad bin Khuzaimah meriwayatkan
bahawa beliau bertanya kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, seseorang daripada kami solat di rumahnya. Salah seorang daripada kami solat di rumahnya. Kemudian dia pergi ke masjid dan solat sedang didirikan, lalu aku bersolat bersama mereka. Orang tu kata dah semayang dah kat rumah, dia semayang pula di masjid. Aku kesamaran mengenai hukum perkara ini, adakah ianya harus atau tidak? Sayyidina Abu Ayyub berkata, kami telah bertanya masalah ini juga tentang Rasulullah, macam mana kamu ragu-ragu. Jadi sebab itu penyembuh bagi kejahilan, Nabi kata as-su'al sifa'ul ijji. As-su'al kita dah belajar di dalam bab tayammum dulu. As-su'al sifa'ul ijji, bertanya itu adalah penyembuh bagi orang-orang yang jahil. Jadi orang yang jahil, tidak tahu, orang-orang yang jahil. Sayyidina Abu Ayyub berkata, kami telah bertanya kepada Rasulullah, lalu baginda bersabda, demikian itulah bahagiannya untuk pahala berjemaah. Jadi dia kata dia dapat jugalah pahala berjemaah, sebab rumah tu seorang, mari sini pula dapat jemaah, pahala lebih besar lagi lah. So nak kira hak mana jemaah, hak mana fardu, hak mana sunat, tengok ada situasi yang berbeza. Sayyidina Abu Ayyub, dan Abu Ayyub adalah kunyah beliau. Nama beliau ialah Khalid bin Zaid bin Khulaid bin Sa'labah. Wafat pada tahun 52 Hijrah ketika perang di Konstantinopel. Beliau menyertai tentera Sayyidina Muawiyah, peperangan di Konstantinopel. Konstantina itu nama dia, Konstantinah dalam Arab, tapi dalam orang putih Konstantinopel. Payuh nama dia tu. Beliau menyertai tentang keharusan mengulangi solat bukan secara mutlak. Jadi kita tengoklah, untuk mengulangi solat ni tidak secara mutlak harusnya dalam perbahasan kita. Bahkan ianya apabila jemaah kedua itu lebih besar daripada jemaah pertama. Tadi dia semayang seorang, maka dia pergi jemaah, okeylah, bolehlah. Ataupun dia semayang jemaah tak ramai, dia pergi semayang jemaah yang kedua tu hak ramai pula. So boleh, atas reason tersebut dibolehkan. Peperangan di sanalah, Konstantinopel di Istanbul lah. Syai'an maknanya was-was atau kesamaran. Aku dalam was-was. Syai', jawapan yang diberikan oleh Abu Ayyub Ansari adalah berkenaan fadilat yang beliau dengar daripada Nabi, iaitu demikian itu adalah bahagian untuk pahala berjemaah. Maksudnya ada dalam pahala berjemaah. Kita habiskan tajuk ni. Kita masuk tajuk baru nanti, babus sunan, fadilat. Kemuliaan orang Islam dan dalam solat berjemaah. Wa an Yazid bin Amir radhiyallahu anhu qala ji'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah fa jalastu wa lam adkhul ma'ahum fi shalah falamma sarafa Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'ani jalisan faqala alam tuslim ya Yazid. قلت بلى يا رسول الله قد أسلمت. فقال ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ فقال إني كنت قد صليت في منزلي أحسب أن قد صليت. فقال إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Yazid bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku telah datang kepada Rasulullah sedang baginda solat ketika itu berjemaah bersama orang ramai. Lalu aku duduk dan tidak bersolat bersama mereka, iaitu bersama Nabi SAW. Apabila Rasulullah SAW selesai, baginda melihat aku duduk. Lalu baginda bersabda, tidakkah kamu telah memasuk Islam, wahai Yazid? Engkau Islam, kenapa tak sembahyang pula? Aku berkata, bahkan ya Rasulullah, aku telah memasuki Islam. Baginda bersabda, apakah yang menegah kamu daripada bersolat bersama orang ramai dalam berjemaah? Beliau berkata, sesungguhnya aku telah solat di rumahku. Aku beranggapan orang ramai telah selesai solat, jadi aku semayang kat rumah dulu lagi. Tengok tak siap lagi. Lalu baginda bersabda, jika kamu menghadiri masjid dan kamu mendapati orang ramai masih lagi solat di sana, hendaklah kamu bersama mereka walaupun kamu telah solat. Solat yang pertama menjadi nafil bagi kamu, dan yang kedua dan yang ini solat pertama menjadi fardu.
Solat nafil, solat yang pertama akan menjadi sunat bagi kamu, dan yang ini solat pertama menjadi fardu. Yang ini solat ni sebab Jumaat tu lebih besar lagi, so dia dikira fardu. Ini adalah dalil-dalil dalam pendapat mazhab Syafi'i, yang mana dikira fardu dan yang mana dikira sunat. Mana kita nak kira fardu, mana kita nak kira sunat, kita kena tengok keadaan macam mana, sebab kita membolehkan benda tu tadi. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alahu qala inni usalli fi baiti summa udriku salata fil masjid ma'al imam fa usalli ma'ahu qala lahu na'am qala ar-rajulu ayyatahuma aj'alu salati qala ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa zalika ilaika innama zalika ila azza wa jalla yaj'alu ayyatahuma sya'a rawahu Malik. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa seorang lelaki bertanya kepadanya, aku telah solat di rumah, kemudian aku mendapati jemaah di masjid, adakah boleh aku bersolat bersamanya? Beliau berkata boleh. Lelaki itu bertanya, yang mana satukah akan menjadi solatku yang sebenar, iaitu dikira fardu? Beliau berkata, adakah ianya kepadamu? Adakah ianya kepadamu? Sesungguhnya solat itu akan sampai kepada Allah, dan dia akan memilih mana-mana yang dia suka. Takkanlah solat itu kamu tentukan hak ni fardu, hak ni sunat. Allah saja yang tahu hak ni fardu, hak ni sunat. Maklumlah daripada hadis ini bahawa Allah saja yang maha mengetahui bahawa solat yang manakah menjadi fardu dan yang keduakah atau yang pertama. Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaih mengatakan bahawa hadis ini menguat lagi pendapat yang dipulih oleh Imam Ghazali dan dijadikan sebagai fatwa bahawa solat yang menjadi fardu adalah salah satu daripada keduanya, bukan mana-mana yang tertentu. Akan tetapi jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa Nabi bersabda mengenai perihal imam-imam yang melewatkan salat, sallu salata li waqtiha ay li awwalihi wa ja'alu salatakum ma'akum nafilah. Ini kisah-kisah dulu. Solatlah kamu di awal waktu dan jadikanlah solat kamu bersama mereka sebagai solat nafil. Jadi pada zaman kerajaan Muawiyah, pada kerajaan Muawiyah, maka imam-imam melewatkan solat mereka. Jadi menyebabkan waktu daripada waktu-waktu mustahab. Jadi sahabat risau, dan Nabi dah pesan dah zaman dulu akan datang pemimpin yang akan melewatkan solat mereka. Maka di situ hendaklah kamu sembahyang awal, dan oleh kerana kamu, kalau kamu tak ada ke masjid, menampakkan kamu ni akan jadi bari, jadi menjadi pemberontak kepada pemerintah. Kamu sembahyang juga, maka kamu solat bersama mereka. Solat bersama mereka itu dikira nafil, solat pertama itu dikira fardu daripada penjelasan hadis tersebut. Begitu. Hadis yang terakhir sedikit, tidak diperintahkan mengulangi solat dua kali. Tadi solat dua kali tidak diperintahkan lagi selepas itu. Wa an Sulaimana maula Maimunah radhiyallahu anhu qala ataitu ibnu Umar an 'ala al-balat wa hum yusallu faqulta ala tusalli ma'ahum qala qad sallaitu wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tusallu salatan fi yawmin marratan, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, ada hamba kepada Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu anha berkata, aku menziarahi Sayyidina Ibnu Umar di Balat. Orang ramai sedang bersolat pada ketika itu. Aku bertanya kepadanya, mengapa kamu tidak solat bersama mereka? Katanya Sayyidina Salman ini kepada Ibnu Umar. Aku berkata kepadanya, mengapa kamu tidak solat bersama mereka? Beliau berkata, Ibnu Umar berkata, aku sudah solat. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu solat dua kali solat yang sama pada satu hari. Jangan solat dua kali pada solat yang sama, tak boleh diulangi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i. Asalkan assalam boleh jadi solat qada tak Maulana? Tak qada, kena niat qada. Tak boleh niat qada, kita niat hal. Jadi kalau kita nak qada, kita boleh sembahyang qada, tak payah niat. Tak payah niat fardu, kita niat qada lah. So kita kena niat qada baru dia akan jadi qada. Kalau kita tak niat qada, dia tak boleh jadi qada, sebab kita sembahyang di luar waktu, maka namanya solat qada. So kita kena niat qada. Kita kena niat qada. Tak boleh tak niat qada. Kalau kita niat hadir, kalau kita niat hadir tu, so dia akan jadi, tak boleh jadi qada. Kalau kita niat qada tak apa. Kalau kita niat qada tak apa. Balat adalah satu tempat yang dibina oleh Sayyidina Umar di Madinah pada zaman khalifah beliau.
iaitu di luar masjid. Siapa di kalangan rakyat yang ingin mengadu mengenai apa-apa saja urusan, di sanalah tempat yang sepatutnya dia pergi. Jika di masjid takut berlaku perkara yang tidak sesuai dengan kemuliaan masjid, jadi seperti bercakap mengenai perkara yang tidak patut di dalam masjid. So Sayyidina Umar letak di luar sedikit tempat tu, nak mengadu hal dan sebagainya di luar masjid. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah berkenaan makna hadis ini? Kerana seolah-olah hadis ini bertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis ini kata tak boleh, hadis sebelum kata boleh. Macam mana kita nak selesai? Dan kaedah penyelesaian kita ada 3 konsep, iaitu konsep tatbik. Macam mana kita nak selaraskannya, kita nak sinambungkannya. Kalau kita tak boleh tatbik, kita pakai konsep kedua, iaitu rajih dan marjuh. Mana yang kita nak utamakan dan mana yang kita nak kebelakangkan. Dan konsep yang ketiga, kita pakai nasikh dan mansuh. Mana hadis yang nasikh dan mana hadis yang telah mansuh setelah datangnya hadis seterusnya atau ayat yang seterusnya. Jadi konsep ini, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan berkenaan dengan hadis ini? Kerana seolah-olah hadis ini bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Hadis ini kaedah dia kita tatbik. Kita tak rajih marjuh, kita tak nasih mansuh, kita guna kaedah pertama, iaitu kita tatbik dengan hadis-hadis sebelumnya, bahawa orang yang sudah solat dengan berjemaah maka tidak perlu lagi mengulanginya. Orang yang solat bersendirian boleh dia mengulanginya semula bersama berjemaah. Sebab ada mengatakan hadis tak boleh, ada mengatakan tak boleh. So kita nak tatbik, konsep tatbik, kita nak cari jalan titik kesinambungan. Kedua, boleh mengulangi solat jika jemaahnya yang pertama lebih kecil berbanding dengan jemaah kedua. Perintah tidak boleh mengulangi solat bagi orang yang telah solat jika jemaah pertama tadi lebih besar. Pendapat mazhab Hanafi bahawa hukum boleh mengulangi solat hanya untuk solat maghrib, boleh mengulangi semula, hanya boleh mengulangi semula solat hanya untuk solat maghrib, asar dan subuh. Pendapat Imam Hanafi bahawa boleh mengulangi semula solat hanya untuk, bukan solat maghrib, solat asar dan subuh. Ini tak boleh, tidak boleh. Pendapat mazhab Hanafi bahawa hukum boleh mengulangi semula solat hanya, silap tu, ayat tu silap tu, tidak boleh, hanya tidak boleh, tidak boleh, hukum tidak boleh, bukan boleh, hukum tidak boleh mengulangi semula hanya untuk solat maghrib, asar dan subuh. Tempat boleh tu tidak kata tidak boleh. Di sisi mazhab Syafi'i tidak begitu. Hadis ini menunjukkan umum pada semua solat. Maknanya aku sudah solat, iaitu sudah solat berjemaah. Pada konsep orang dulu sudah solat jemaah adalah Syekh Mirik Syah menyatakan bahawa kemungkinan dihamalkan, makna dihamalkan, jadi dihukumkan hadis ini ke atas larangan mengulangi solat fardu berseorangan untuk menghimpunkan antara hadis-hadis, kerana kerana orang yang telah solat dan ingin mengulangi solat secara berseorangan, maka solatnya tidak sah di sisi mazhab Syafi'i juga, kerana asalnya dilarang mengulangi solat melainkan yang warid datang daripada dalil sahaja. Jadi kalau kita nak ulangi solat 2-3 kali solat yang sama dalam solat fardu seorang tak boleh. Dan mengulangi solat hanya warid pada solat berjemaah saja, iaitu diriwayatkan dalam solat berjemaah. Wa Nafi' radhiyallahu anhu, hadis yang ke 1158. Hadis yang ke 1158 tadi lupa kita baca nombor-nombor hadis. Qala inna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaqulu man shalla al-maghriba aw as-subhi thumma adrakahuma ma'al imam fala ya'ud lahuma, rawahu Malik. Hadrat Nafi' rahmatullahi alaihi berkata, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, orang siapa yang solat maghrib dan subuh kemudian mendapati jemaah selesai, maka janganlah dia mengulanginya. Solat subuh dan solat asar disamakan dengan solat subuh. Itu dalam mazhab Hanafi dalil. Dalil ini pada mazhab Maliki dan Hanafi. Cuma di sisi mazhab Hanafi ada tambahan solat asar kerana ia sama dengan solat subuh dari segi tiada solat sunat selepasnya. Allahu a'lam. Nanti kita akan masuk, habis dah bab solat-solat fardu, so kita masuk pula bab-bab sunat dan fadilat-fadilatnya. Solat-solat sunat. Apakah solat sunat-sunat yang kita baca, insya-Allah kita sambung pada hari Isnin nantilah insya-Allah. Dan pada minggu depan kita ada daurah yang ke-14 insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim
li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalam, boleh jadi tak solat qada? Okey, kita dah jawab dah tadi. Jazakallah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, insya-Allah pada malam ini juga kami nak menghadiahkan bacaan 70,000 kali kepada empat mereka dari kalangan datuk nenek kami, iaitu pada Nik Abdullah bin Wan Ahmad 70,000 kali, untuk 70,000 kali la ilaha illallah kepada beliau, iaitu Siti Zaliha binti Abdullah juga 70,000 kali, dan Nye Mekmah kami, Nye Mekmah, nama dia tak tahu Naimah ke apa, tak tahu, Nye Mekmah aja kami panggil Nye. Nye ni ialah mak kepada nenek, kita panggil Nye Mekmah. Untuk Nye Mekmah kami, iaitu mak kepada Syarifah bin Ahmad, atuk nenek kepada ayah kami lah, Hamzah bin Harun. Itu Nye Mekmah juga 70,000 kali. Dan juga Tok Mah Macang, untuk Tok Mah Macang juga kami hadiahkan 70,000 kali. Semoga hadiah yang kami sampaikan ini sampai kepada mereka dan menjadi bekalan mereka daripada, untuk menyelamatkan mereka daripada azab-Mu ya Allah, dan tetapkanlah mereka bersama dengan orang-orang yang beriman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu akbar ya karim.